Okey. Dalam kes ni saya terus bagi contohlah kita ada satu vektor, satu point di sini dan kita dah kira dah, dan ini adalah kita punya resultant vektor pada point berkenaan. Maksudnya ini adalah hasil tambah electric field pada point ni, kita dah tambah dah semua. So kita dapat resultant vector. Okey. Ini kita punya resultant vector, ini kita punya magnitude of resultant vector, ini kita punya arah resultant vector. Okey, arah dia adalah below positive x axis 36.87 degree. Saya ambil nilai ni sebab saya senang nak gantikan 4 dan 3 di atas ni. Okey. Jadi kiranya tiba-tiba soalan tanya kita letakkan satu charge, okey, saya padam sikit dia punya kapur dia ni Saya letakkan satu charge di sini. Saya nak letak charge negatif lah. Kita letak charge negatif kat sini. Macam tu. So kita letak satu charge negatif dekat sini. So dekat point ni, ini electric field dia. Kemudian kita letakkan satu charge negatif. Katakanlah charge negatif yang kita letak tu bernilai dia punya Q dia. Q dia bersamaan dengan kita bagi negative value lah negatif 2 microcoulomb. 2 microcoulomb. Okey. So apakah nilai force terhadap charge Q? Okey, kita boleh pakai hubungan tu, magnitude of force terhadap charge Q, Q kecil tadi yang kita letak tu, bersamaan dengan charge Q darab dengan nilai electric field pada point berkenaan. Okey, jadi bersamaan dengan 2 micro. Okey, kita nak ambil magnitude dia saja So kita darabkan dengan, sebab kita nak tengok magnitude, so kita masukkan magnitude lah. So 5 darab 10 kuasa 3. Okey, jadi kita turunkan sikit. Jadi kita akan dapat panjang vector force ataupun magnitude vector force ada 2 darab 5 sama dengan 10 darab, so negatif 6 tambah 3, 10 kuasa negatif 3 Newton. Okey, itu adalah nilai force dia. Tapi macam mana keadaan ataupun arah vektor F? Okey, jadi yang ini kita kena tengok in term of vector lah. Okey, kalau saya akan cakap macam ni. Okey, vektor F, okey, vektor F akan jadi bertentangan arah. Okey, bertentangan arah dengan arah electric field E. Okey, macam mana Okey, kita tulis kat sini So vektor F sama dengan Q darab dengan vektor E. Okey, vektor F adalah negatif 2 micro. Okey, bila kita nampak pendaraban negatif ni, bermaksud vektor F akan terbalik dengan vektor E. Okey, automatically dia akan jadi terbalik. Kenapa? Saya tak, okey, saya tunjukkan sedikit kat sini. Tapi kalau nak tahu dengan lebih detail lah, tengok video vector multiplication. So rakan-rakan akan faham kenapa nanti vektor F adalah terbalik kepada vektor E. So kalau kita darabkan dengan kita punya vektor ni, vektor yang di atas ni, tak cukup ruang, jadi saya akan padam dulu bahagian yang di sebelah. Okey, saya dah padam dah supaya kita ada ruang yang lebih. So kita akan darabkan dengan vektor E. Ini vektor E kita pada point berkenaan. So kita darabkan dengan vektor E. 4 darab 10 kuasa 3 X tolak 3 darab 10 kuasa 3 Y. So negatif ni apa akan dia akan buat? Dia akan tukarkan ini jadi negatif, yang ini jadi positif. So 2 darab 4 akan jadi, dan vektor kita akan jadi 2 kali ganda lebih panjang lah. So bukan, sorry minta maaf sebab saya lupa ini ada 10 kuasa negatif 6. Okey, kita darabkan dulu nilai dia. So kita akan dapat negatif 8 darab 10 kuasa negatif 3 tambah 6 darab 10 kuasa negatif 3 dalam arah Y. Okey, jadi macam mana bentuk vektor ni? Okey, kalau kita lukis semula, lukis kat mana? Kita lukis semula di bahagian tepi ni. Okey, gerakkan sikit. Okey, ke sini, ke sini. Sampai sini. Okey. Tadi kita punya E ke sini kan?
So E kita ke sana. So arahnya macam ni. Alright, ini kita punya vektor E. Dan kita ada 3 dan 4 di sini. Okey, kalau tengok pada vektor yang di bawah ni, so sekarang X dah jadi negatif. So bermaksud vektor force X dia dah jadi terbalik tau. Dia punya X dah pergi ke sini. Dia punya Y pula dah jadi positif. Positif maksudnya naik ke atas. So bermaksudnya vektor force kita ni dia akan jadi terbalik ke sana. Tapi dia akan jadi lagi pendek lah daripada vektor E. Sebab E dalam 10 kuasa 3, F adalah 10 kuasa negatif 3. So dia akan jadi lagi pendek. Alright, so ini adalah kita punya vektor force kita. Force terhadap negative charge tu. Jadi force terhadap negative charge adalah opposite kepada E. Okey, boleh So, jadi apakah magnitude of the resultant force? Boleh je terus kita nak ambil dekat sini pun tak ada masalah. Tapi kalau kita nak kira pun boleh juga. So kalau kita nak kira juga, so kita akan pergi pada vector force kita kat bawah ni. So kita nak kira kan. So sekejap gerakkan sikit, kita pergi ke bawah. Okay, kita nak kira apa kita punya vector force. Kita akan dapat jawapan sama macam yang di atas ni. Okay, so sini kita ada segitiga. Panjang ini adalah 8 darab 10 kuasa negatif 3. Panjang ini adalah 6. Panjang dia kat atas So kita ada ke sini X. Okey, X ini 8, negatif 8. Kemudian kita ada tinggi ni positif 6, 10 kuasa negatif 3. Jadi panjang ni kita nak cari panjang ni. Jadi sini 8, sini 6, bermaksud sini akan jadi, kalau kita apply lah rakan-rakan boleh tekanlah kalkulator. 8 darab 10 kuasa negatif 3 square tambah 6 darab 10 kuasa negatif 3 square, kemudian square root. Kita gunakan Pythagoras theorem. Okey, kita nak cari panjang ni, panjang F ni kat sini. Kita akan dapat panjang F ataupun panjang F resultant jugalah, sebab E adalah E resultant, jadi force pun akan jadi force resultant. Kita akan dapat panjangnya bersamaan dengan 10 darab 10 kuasa negatif 3 Newton. Okey, cuma arahnya. Okey, jadi kita buat macam ni. Okey, arahnya kat sini So angle dia adalah, kalau kita kira balik, senang cakap, senang ceritalah So ini dengan ini dia terbalik kan. So kalau ini adalah below positive X, so sini angle ini, angle yang ini sebab dia bertentangan, so angle ini dengan angle ni sama. Okey, boleh juga kalau kawan-kawan nak buktikan, kawan-kawan boleh kira lah. Tangent theta equals to y over x. So kita akan ambil y kita 6, x kita 8, theta kita akan dapat 36.87 juga. 36.87 degree. Okey, tetapi arahnya adalah above negative x axis. Sebab apa? Dia dah bertentangan dengan E. Force dan E dalam arah yang bertentangan. Sebab apa? Sebab kita darabkan dengan charge yang negatif, ataupun kita letakkan pada point ini charge negatif. Jadi E dengan F akan jadi bertentangan. Boleh Okey, jadi saya rasa itu saja contoh yang saya boleh berikan bagi tajuk hubungan di antara electric field dan electric force. Okey. Oh, saya nak emphasis lagi sekali So kalau kita darab ini, kalau kita tak nak go through proses yang di bawah ni pun tak ada masalah. Ini proses ni. Okey, unless lah kalau soalan tanya apa itu vector of force, resultant vector of force, so kita kena tulis yang ni lah So kita kena cari Okey, kalau dia tanya magnitude dan direction, so mudah lah So magnitude, kita nak cari magnitude of force, kita darab saja nilai charge dengan nilai electric field. So kita akan dapat magnitude of force. Untuk cari direction, kita boleh terus tahu, kita kena lukis lah. Paling penting kena lukis. So kita lukis arah E, kita tahu kita darabkan nilai dengan nilai negatif, bermaksud vektor kita akan terbalik. So dia akan diterbalikkan, so resultant vektor kita akan naik ke atas lah. So kalau ini adalah resultant electric field, resultant electric force adalah ke atas dalam arah yang bertentangan
dan magnitude ataupun panjang dia adalah 10 darab 10 kuasa negatif 3 Newton. Okey, boleh saya rasa itu saja untuk video hubungan di antara force dan electric field. Kalau kita ingat kalau kita tahu nilai electric field pada sesuatu point, dan kemudian kita letakkan satu charge pada point berkenaan, force terhadap charge berkenaan cuma Q darab dengan nilai electric field pada point berkenaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.